Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan panjang usia, murah rezeki kita, dan alhamdulillah kita dapat kembali bersama secara maya bersama Ustaz Rohisham Abidin dalam study online pendidikan Islam. Apa khabar semua? Moga-moga sihat hendaknya, insya-Allah. Okey, jadi pada kali ini kita bersama-sama dengan abang-abang kakak-kakak kita tingkatan 5, yang mana kita akan terus menelusuri perjuangan kita dalam pendidikan Islam, SPM, insya-Allah. Okey, jadi kita teruslah tanpa membuang masa. Pelajaran 19. Kali ini kita akan masuk pada pelajaran 19. Tajuk Istiqamah Jalan Menuju Mujahadah. Dah ready? Dah sedia? Okey. Tajuk kita pada hari ini Istiqamah Jalan Menuju Mujahadah. Kita pergi dulu yang pertama. Seperti biasa, insya-Allah kita duduk dulu dalam keadaan yang tenang, tertib dan selesa untuk kita memperolehi ilmu. Dan jom kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, jom kita terus dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alina hikmataka wa anshur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang sesuai untuk berada di hadapan kita masa kita nak ngaji ni ada siap dah. Pen, pensel, kertas kita, buku teks, buku rujukan dan buku tulis. Pastikan kita betulkan niat kita untuk belajar, insya-Allah ikhlas kerana Allah Taala. Fokus pada pelajaran pada hari ini, bidang akhlak Islamiah, muka surat 191. Tengok muka surat pun dah tersatu lah hingga 196. 191 hingga 196, pelajaran 19 Istiqamah Jalan Menuju Mujahadah. Anak-anak pelajar, abang-abang kakak-kakak bisa dengar perkataan istiqamah, bisa dengar perkataan mujahadah. Jadi kepada pelajar yang dah biasa dengar tu, okeylah, tak apalah. Tapi kalau yang belum lagi tu, jom kita sama-sama fokus untuk mengenali istiqamah dan apa itu mujahadah, insya-Allah dalam tajuk pada kali ini. Okey, kita pergi dulu dengan yang pertama, maksud dan dalil naqli sifat istiqamah. Kita pergi dulu dengan maksud istiqamah, iaitu ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Jadi, anak-anak pelajar, keyword di sini untuk maksud istiqamah itu ialah ketaatan yang berterusan. Jadi kalau nak boleh bold tu di situ ataupun highlight kan, ketaatan yang berterusan. Ketaatan untuk buat apa ni? Melaksanakan suruhan Allah Ta'ala dan juga kita jauh larangannya. Jadi maksud istiqamah ini berterusan melakukan kebaikan dan berterusan meninggalkan kejahatan. Itu maksud dia. Okey, kita terus dengan spektrum ilmu sikit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, yang ni adalah salah satu perkara yang berkaitan dengan istiqamah, iaitu Nabi ditanya, apakah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu baginda Nabi SAW bersabda, berkata, amalan yang dikerjakan secara berterusan walaupun sedikit. Anak pelajar, amalan yang dikerjakan, dilakukan, dilaksanakan secara berterusan yang kita sebut tadi sebagai istiqamah walaupun sedikit. Contoh, kita
sedekah lah. Sedekah lah, kita ambil paling simple, mudah. Sedekah. Nah, sedekah sehari kita bagi sikit. Kita nak kata sebut sikit lah. Kita bagi 5 kupang, sekupang, sikit, kan. Tapi dengan sedikit yang dilakukan berterusan setiap hari bagi RM1, kadang 5 kupang, kadang RM1 balik, kan. Dan berterusan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang menderma bersedekah dalam nilai yang tinggi tapi hanya sekali seumur hidup. Jadi macam tu. Jadi biar kita buat amalan kita berterusan walaupun ianya sedikit. Okey, dari nakli seterusnya kita tengok. Dari nakli lah kita tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 112, yang mana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta ila al-akhiril ayah, sadaqallahul azim. Oleh itu Allah sebut, hendaklah engkau, yakni wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Allah suruh Nabi SAW sentiasa teguh dalam berdakwah, yakni jalan yang betul ini, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk lakukan. Dan sesungguhnya ayat ini bukan sahaja ditujukan kepada Nabi SAW, akan tetapi ianya dituju juga kepada kita, anak-anak sekalian. Yang mana apabila kita melakukan jalan dakwah, kita melakukan usaha, melakukan kebaikan, teruslah tetap pada jalan tersebut. Jangan kita kono-kono dah. Jangan kita bersimpang-simpang lagi dah. Dan jangan kita patah balik. Jangan kita U-turn dan sebagainya. Jalan yang betul, jalan yang benar, kita terus jalan terus. Teguh, sabar. Itu maksudnya. Seterusnya kita tengok pada dari naqli dalam hadis Nabi SAW, yang mana Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Sufyan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala qul amantu billahi fastaqim. Tadi ayat dalam Quran tadi pun sebut fastaqim. Dalam hadis Nabi pun disebut juga fastaqim. Riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang berkaitan tentang Islam. Qulli fil islami. Yang aku tak perlu bertanya kepada orang lain, yang mana Abu Sufyan tanya kepada Nabi ini, qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Tak perlu aku nak tanya kepada orang lain. Maka Nabi kata apa? Amantu billahi. Ucaplah kepada mereka, qul, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fastaqim. Kemudian beristiqamahlah kamu dengan iman kepada Allah, dengan keyakinan bahawa Allah sentiasa bersama dengan orang yang sentiasa tetap teguh dalam jalan dakwah dan juga jalan kebenaran ini. Itu maksudnya. Jadi anak-anak sekalian, jelas kepada kita bahawa tuntutan untuk sentiasa beristiqamah dalam melakukan amal kebaikan ini sangat-sangat penting untuk kita laksanakan istiqamah. Alright, dapat? Tadi kita sebut tentang istiqamah jalan menuju mujahadah. Mujahadah ni apa? Mujahadah ni adalah satu perlakuan usaha. Usaha. Mujahadah, kita perlu berusaha untuk berada dalam jalan dakwah, jalan kebaikan, jalan kesempurnaan dalam agama ini. Jadi nak dapatkan mujahadah itu, tekad itu, kejayaan dalam usaha itu, maka kita kena istiqamah. Ini maksud dia. Right? Banyak lagi kita nak cerita. Seterusnya kita tengok spektrum ilmu sikit. Ini maksud fastaqim yang kita sebut dalam hadis dan juga ayat Quran tadi, ialah keteguhan memelihara iman dalam melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Ini maksud fastaqim yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Al-Imam An-Nawawi melalui Syarah Matan Al-Arba'in An-Nawawi disebutkan tentang fastaqim ini, maknanya keteguhan memelihara iman. Iman dalam diri kita, anak-anak, kita kena teguh untuk pelihara dia, sabar dalam menegakkan iman kita. Nak buat suruhan Allah, kita kena sabar.
tinggalkan larangan Allah pun kita kena sabar, kita kena teguh, kita kena tekal. Itu maksud dia. Maka fastaqim, istiqamah, kuat, teguh dalam bermujahadah. Right, seterusnya amalan yang boleh kita lakukan supaya kita ni sentiasa ingat kepada Allah dan syukur atas nikmat yang Allah bagi, nikmat kesihatan Allah bagi, nikmat rezeki kepada kita, ada nikmat kita dapat hirup udara. Allahumma salli ala Muhammad, boleh bangun pagi ini, boleh bangun hari ini, petang ini, malam ini, kita dapat lihat wajah mak ayah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita nak syukur kepada Allah, Nabi ajak doa ini, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya yakin ada yang dah hafal doa ni, dan kalau yang belum, jom sama-sama kita doa dan hafal dan baca dan amal. Allahumma inni a'udzu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu ya Allah, mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan memperelok ibadah kepadamu. Ini doa yang perlu untuk kita amal, dan kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jom kita teruskan dengan cara memiliki sifat istiqamah. Macam mana kita nak dapatkan sifat istiqamah dalam diri kita? Yang pertama, sentiasa bermujahadah melawan hawa nafsu. Yang disebut tadi, bermujahadah ialah berusaha dengan sepenuh daya untuk melawan hawa nafsu kita. Supaya apa? Berterusan mengamalkan sifat mahmudah. Mahmudah ni apa dia? Perkara-perkara baik. Amalan-amalan yang baik. Itu maksud mahmudah. Jadi kita kena lawan hawa nafsu dulu, baru kita dapat maintain dalam buat kebaikan. Itu maksud dia. Yang kedua, cara nak dapatkan istiqamah ialah doa. Yang pertama tadi mujahadah, lawan hawa nafsu. Yang kedua, kita kena doa, minta Allah untuk bantuan daripada Allah agar dapat kita laksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya secara berterusan, bukan ikut musim, bukan ikut masa, bukan ikut keadaan. Kan ada bakal pak mentua, bakal mak mentua di sebelah, dia rajin solat sunatnya, kan, contoh kan. Nampak ada bakal masa depan, lalu depan terus bagi sedekah, padahal duit ada minyak tu ya, menyesal aku bagi RM10 ke kawan tu tadi, tak apalah, masa depan punya pasal kan. Itu takat tu saja demi manusia. Akan tapi kita minta kepada Allah, Allah bantu kita maintain. Ada orang ke, tak ada orang ke, orang bagi penghargaan ke, orang tak bagi pujian kita ke, tetap kita buat amal kebaikan, sifat-sifat mahmudah kita secara berterusan. Itu poin dia. Seterusnya, sentiasa membaca dan mengambil iktibar daripada kisah para rasul yang istiqamah melakukan kebaikan. Maknanya, apabila kita baca kisah-kisah Nabi, baca kisah-kisah Rasul, terlalu banyak kisah yang mengisahkan, menceritakan tentang ujian dan dugaan yang diterima oleh para Rasul dalam menegakkan dakwah. Jadi, bila kita tahu susahnya Nabi, susahnya Rasul membawa dakwah dan sabarnya mereka dalam melakukan amal kebaikan dan juga dakwah itu tadi, maka kita akan termotivasi dan kita akan sentiasa beristiqamah untuk melakukan kebaikan sebagaimana hebatnya para Nabi dan Rasul. Jadi kita baca, kita ambil iktibar tentang kisah-kisah para Rasul supaya kita dapat semangat untuk istiqamah melakukan kebaikan. Yang keempat, sentiasa muhasabah, kita koreksi diri, kita renung diri, ikhlas dan sabar dalam setiap tindakan. Memang setiap benda yang kita buat, anak-anak sekalian, mesti akan ada ujian, mesti akan ada cabaran, mesti akan ada makian. Kadang-kadang ada pujian. Pujian itu ujian, makian itu juga adalah ujian. Maka kita kena sabar dan ikhlas dalam melakukan amal. InsyaAllah kita akan sentiasa istiqamah melakukan kebaikan tersebut. Disebabkan ikhlasnya kita, sabarnya kita. Alright. Seterusnya, yang kelima, sentiasa mempelajari ilmu dengan istiqamah. Kita kena belajar, kita kena cari ilmu, kita kena dapatkan sebanyak mana pengalaman juga sebenarnya dengan istiqamah supaya menjadi amalan dalam hidup kita. Kita nak buat amal ni, anak-anak sekalian,
bukan pakai ikut suka, bukan ikut dan saja orang kata kan. Bukan ikut tangkap muat. Kita kena ada ilmu, kita kena ada panduan kita untuk melakukan amal dalam hidup. Jadi nak dapatkan ilmu, jangan hanya orang kata apa, sekadar melepaskan batuk di tangga, buat ala kadar, buat besya-besya. Tapi kita kena mujahadah, kita kena istiqamah untuk melakukan amal dan juga cari ilmu. Alright, jadi insyaAllah akan dapat istiqamah tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, sentiasa berkawan dengan rakan yang berdisiplin. Yang ni poin dia ialah cari kawan yang baik, cari kawan yang berdisiplin dalam melakukan kebaikan. Maka dengan itu kita juga akan follow, kita akan ikut langkah dan juga rentak dia. Jadi kalau kawan yang jenis tak mahu nak melakukan kebaikan, macam mana kita nak buat kebaikan tersebut? Sebab kita kadang-kadang kita perlukan motivasi depan mata kan. Kita perlukan contoh yang terdekat dengan kita. Mungkin kawan kita yang paling kita sebut tadi, mungkin saudara mara kita, mungkin adik-beradik kita. Jadi kita lah yang perlu untuk mencari rakan itu supaya dapat, orang kata, pembimbing, pendamping dalam sama-sama melakukan kebaikan. Alright, jadi ini 6 cara memiliki sifat istiqamah. Seterusnya kita tengok pada spektrum ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Sampailah ke akhir hadis. Tidak istiqamah, yakni tidak tetap iman seseorang hamba, melainkan ataupun sehinggalah istiqamah pada hatinya istiqamah, dan tidak dikira istiqamah pada hati seorang hamba itu sehinggalah istiqamah lidahnya. Riwayat Ahmad. Maknanya anak-anak sekalian, kita nak dapatkan istiqamah pada diri kita, pada hati kita, pada iman kita, kita kena mula daripada yang pertama sekali Nabi sebut dalam hadis ini, iaitu lisan kita. Jika lisan kita keluar pun tak baik, lisan kita keluar pun tak cantik kan, kira nak maki orang, kira nak sakitkan hati orang, kira nak jatuh maruah orang je, maka hati takkan bersih. Bila hati tak bersih, iman takkan sempurna, iman tak cun orang kata. Oleh kerana itu, kita nak dapatkan iman yang mantap, padu, hebat, nombor 1, kita kena clearkan lidah kita, clearkan tutur kata kita, clearkan percakapan kita. Baik lisan kita, insya-Allah baik hati kita. Baik hati kita, insya-Allah iman kita juga akan sempurna. Alright, seterusnya, contoh sifat istiqamah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tengok bagaimana Nabi menunjukkan sifat istiqamah yang ada pada Nabi yang boleh kita ikut. Contoh 1, istiqamah dalam ibadah. Apa yang Nabi buat dalam ibadah yang boleh kita contohi dan boleh kita amalkan dalam hidup kita. Rasulullah SAW istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak jemu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun baginda seorang yang maksum. Anak-anak sekalian, maksum ni apa? Maksum ni terpelihara daripada melakukan dosa dulu, semasa, kini ni, dan terkemudian, dan selamanya. Dulu, kini, selamanya lah ayatnya, lebih kurang mudah faham kan. Maknanya Nabi ni walaupun dijamin tidak akan ada dosa pada Nabi, akan tetapi apa yang disebut oleh Abu Hurairah kata apa? Mengatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari 70 kali setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad. Riwayat Bukhari. Yang mana Nabi yang kita sebut tadi sebagai maksum pun beristighfar, minta ampun daripada Allah sebanyak 70 kali sehari. Kita, Allahumma salli ala Muhammad, banyak mana kita istighfar kan. Ustaz sendiri pun mari sama-sama kita muhasabah diri kita, anak-anak sekalian. Kita ni banyak dosa, kita ni banyak salah, maka kita lebih banyak daripada Nabi sepatutnya untuk kita istighfar dalam satu hari.
Jadi kita kena istiqamah sehari 70, lebih lagi boleh, tak ada masalah, untuk kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali berkata, antara tanda kecintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah apabila dia mengutamakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi keinginan nafsu dan kepentingan diri, sama ada secara zahir atau batin, melalui kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mana Imam Al-Ghazali sebut, ciri ataupun tanda kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, hamba cintakan Allah, kita boleh lihat pada urusan dunia dia dan urusan akhirat dia. Mana satu dia lebih cenderung? Kalau antara keduanya datang pada masa yang sama, dia lebih fokus ataupun lebih utamakan bab akhiratnya, bab keutamaan dalam menjaga perkara yang disukai oleh Allah, insya-Allah itu adalah tanda cintanya kepada Allah. Kan tetapi walaupun Allah menyuruh kita untuk melakukan yang kita sebut sebagai, orang kata apa, mudah fahamlah, solat fardu kita, puasa fardu kita di bulan Ramadan, tapi kita melebihi keinginan nafsu kita, melebihi kepentingan diri kita, maka itu tanda orang yang telah pun mengasingkan diri daripada hamba-hamba yang sayang kepada Allah. Maka dengan itu, adakah kita tergolong dalam golongan macam itu, anak-anak sekalian? Maka muhasabah diri kita, kita nak supaya kita ni jadi orang yang cintakan Allah dengan mengutamakan apa yang Allah suka. Boleh dekat tu? Boleh, no? InsyaAllah. Okey, terus lagi. Nampak rancak Allahumma salli, kita kongsi ilmu anak-anak sekalian kan. InsyaAllah. Okay, kita tengok pada contoh yang kedua, iaitu istiqamah dalam berdakwah. Istiqamah dalam berdakwah, kita juga kita nak kena berdakwah ni. Kita lah pewaris Nabi, kita lah pewaris Rasul, kita lah yang kena memegang amanah untuk meneruskan jalan-jalan dakwah Nabi. Akan tetapi kita kena ada semangat. Nak dapatkan semangat, jom kita tengok apa yang Nabi buat. Rasulullah SAW tetap berdakwah menyebarkan agama Islam walaupun menghadapi pelbagai kesusahan dan ancaman. Sifat istiqamah Rasulullah SAW dalam berdakwah terselah melalui ketegasan baginda yang tidak akan meninggalkan usaha dakwah walaupun digantikan dengan kesenangan dunia. Rujukan Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidul Mursalin. Yang mana di sini anak-anak sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi walaupun diberikan offer, tawaran, diberikan harta, pangkat, wanita, diberikan ganjaran dunia yang cukup-cukup mewah, dengan syarat Nabi tinggalkan jalan dakwah, adakah Nabi terima? Pakat geling kan? Nabi tak terima. Nabi tak ambil walaupun sesin, ayat kita kan, walaupun sedikit. Dan Nabi tinggalkan semuanya, tinggalkan kemewahan, tinggalkan tawaran demi meneruskan susah payah, jerih perit, sukarnya dalam dakwah. Tapi Nabi buat, Nabi istiqamah. Sebab itu anak-anak sekalian, kita sukar sikit je kan nak mengaji tak, belajar payah sikit pun kita rasa macam nak give up, kita rasa macam nak berhenti dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan, kita kena terus. Dan orang kata apa, tekal, sabar. Kerana jalan dakwah ini memang sukar, jalan menuju kejayaan ini memang payah. Kan, tapi kita ambil motivasi daripada Nabi. Nabi tegas, Nabi semangat dalam melakukan dakwah dan juga mengajak orang melakukan kebaikan walaupun dalam susah dan sukar. Okey, kita tengok antara wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Tadi Imam Al-Ghazali, ini Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, benteng iman itu terdapat di dalam 5 perkara. Ni nak kita benteng iman kita. Kita ada iman sekarang, kita nak benteng, kita nak, orang kata, blok iman kita daripada perkara-perkara yang tak baik, daripada mengganggu-gugat iman kita ni. Imam Syafi'i gariskan 5 benda. Yang pertama, yakin. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, lazimi ibadah sunat. Keempat, istiqamah. Disebut istiqamah dalam beramal dan berdisiplin dalam ibadah. Nombor 1, nak dapatkan iman yang, orang kata, dibentengi daripada perkara-perkara yang tak baik,
kita kena yakin Allah bersama kita, yakin akan ada ganjaran di sebalik kesusahan, kesukaran dalam istiqamah ini. Kemudian kita ikhlas dalam hati kita. Kita buat baik, kita ikhlas. Kita buat amal, ikhlas kerana Allah. Dan kita buat amalan-amalan sunat, wajib kita buat. Tambah pula dengan amalan sunat. Kemudian istiqamah pula dengan amalan tersebut. Allahumma salli, bukan senang. Kemudian kita berdisiplin dalam ibadah. Jaga dia punya syarat-syarat. Jaga rukun-rukun dia. Jaga tata cara ibadah-ibadah. InsyaAllah iman akan dibentengi daripada perkara-perkara yang tak baik. Okay, hikmah mengamalkan sifat istiqamah dalam kehidupan. Ustaz buka dua-dua tu. Nombor 1, menzahirkan individu yang berakhlak mulia. Maksud dia apa ni? Melahirkan individu yang berakhlak mulia kerana melaksanakan kebaikan secara berterusan. Ini melalui individu. Yang kedua, membentuk insan yang teguh pendirian. Tadi akhlak mulia. Yang kedua, insan yang teguh pendirian dalam mempertahankan kebenaran. Kebenaran bukan senang kita nak pertahankan. Kadang-kala disebabkan ganjaran dunia, kebenaran itu menjadi mainan semata-mata, kan? Menjadi orang kata remeh, menjadi benda yang tak perlu untuk dipertahankan. Namun begitu kita orang beriman, anak-anak sekalian, kita kena istiqamah. Bila istiqamah, insya-Allah akan lahir insan yang teguh dalam pendirian dan mempertahankan kebenaran. Dan yang ketiga, memperkukuhkan jati diri dengan sifat sabar dan tidak berputus asa untuk berjaya. Ini yang kita nak. Dalam diri kita ada sifat sabar. Sebab bukan senang nak berdakwah. Bila nak berdakwah, bila nak melakukan kebaikan, kena sabar. Bila dah ditrain dengan sabar itu daripada istiqamah untuk melakukan kebaikan itu, maka dia akan jadi, orang kata apa, superhero. Takluk dengan ujian. Ayat tu. Dan dia tidak akan putus asa untuk berjaya. Itu hikmah dia. Yang keempat, memupuk sikap sanggup berkorban harta dan nyawa demi mempertahankan Islam. Ini kita dari sendiri, kita kena tahankan Islam. Tapi bila disebabkan kita ni dah didoktrinkan, ditrain dengan orang kata istiqamah melakukan kebaikan, sabar, tekad dan sebagainya tadi kita sebut tadi, maka kita akan ada sifat untuk sanggup berkorban harta, nyawa demi mempertahankan Islam. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Yang kelima, tiba-tiba membangunkan ekonomi kerana komitmen semua pihak untuk memajukan negara. Tadi individu, kemudian kita masuk pada negara ni, nak majukan negara, maka ekonomi akan kukuh dan baik. Dan yang keenam, iaitu melahirkan sifat kebersamaan dalam masyarakat. Ini bab masyarakat. Dah saling istiqamah, maka dalam masyarakat akan saling bersama menjaga kepentingan bersama juga. Jadi inilah 6 hikmah mengamalkan sifat istiqamah dalam kehidupan. Anak-anak boleh highlight kan, boleh orang kata apa ni, buat note sikit, orang kata keyword dia untuk kita mudah ingat, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Pelajaran 19, istiqamah, jalan menuju mujahadah. Boleh insya-Allah. Jadi Ustaz harap mungkin ada anak pelajar, abang-abang, kakak-kakak yang sudi untuk buat kesimpulan apa yang kita dapat melalui pelajaran yang kita mengaji pada hari ini. Jadi Ustaz minta untuk sama-sama tulis di ruangan komen supaya dapat dikongsikan dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan kita, dan dapatlah kita amal bersama. Boleh bagi kata-kata semangat sama kita, dan insya-Allah moga pertemuan kita secara maya pada kali ini diberkati oleh Tuan punya dunia, Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Ustaz Rasham Abidin, dan kita kongsi-kongsikan kebaikan bersama. Jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.